kita buat lah. Tak, saya bukan kata tak pergi dah, pergi nak tengok tu, pergi nak tengok cuba ke apa, pergi dah tengok benda tu semua. Tapi orang yang nak selamat, yang mengamalkan sunnah Nabi. Tuan-tuan kalau tengok pedang Nabi pun tuan-tuan nak tengok apa? Dia kan dia tu je, kan? Nak boleh buat apa? Makam Nabi tu ada pun, duduk di Madinah tak mau nak pergi, duduk kira nak pergi kedai. Makam tu nak pergi, tuan cukup betul ada tak mau nak pergi juga, kan? Ni kira benda-benda tu. Sebab tu saya lebih suka kita baca benda ni. Kita baca benda ni, kita tengok hadis dia, apa yang Nabi buat, itu yang kita amal. Okey, itu yang kita amal. Bukan maksudnya kita ada benda tu, ada benda nanti esok dia akan jadi, saya takut benda tu diagung-agungkan, disucikan orang jadi macam tangkai. Dah tak betul itu, akidah dah salah dan sebagainya. Cerita apa benda tu betul atau tak betul itu kemudian itu cerita lain. Tapi hari ini saya nak cerita mengenai sunnah Nabi SAW. Syekh Abu Hasan Ali Al-Nadawi berkata, jika seorang pemuda, maka teladan yang paling elok dan paling cantik bagimu adalah Nabi Muhammad SAW. Jika anda seorang yang dah tua, maka baginda SAW adalah contoh untuk anda. Jika anda fakir dan miskin, maka baginda SAW teladan dan contoh bagi kita. Jika anda kaya, maka baginda SAW adalah imam bagi kita. Jika anda berangkat untuk berperang, berjihad, maka baginda SAW juga turut serta berperang. Jika kamu menginginkan perdamaian, maka baginda SAW akan memberikan kedamaian sebelum kamu memintanya. Jika anda reda, maka baginda SAW juga reda. Jelas di situ. Jadi kalau kita tengok, saya nak sebut benda ni, nak sebut yang hadis ni, saya tak mau sebut benda-benda yang lain yang peninggalan tu. Ayat Quran, dalam Quran sendiri menyuruh kita mengambil Rasulullah sebagai contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW contoh ikutan terbaik, yaitu bagi orang yang mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah dengan sebanyaknya dalam masa susah dan tenang. Susah ke senang ke diingat Allah dan diingat Rasul, banyak berselawat kepada Nabi SAW. Okay. Itu ada hadis Nabi suruh berselawat kepada dia. Sepatutnya itu yang kita ulun buat. Bukan kita duk cerita benda-benda yang lain-lain yang pelik tadi. Adalah dia tunjuk ada. Saya dalam satu grup tu, dia dapat satu kayu daripada tuan dia simpankan kayu tu. Dia kayu ni tuan dia katalah adalah serpihan daripada bahtera Nabi Nuh. Kayu susah pada tu. Dakwah. Saya nak terang pada tuan. Saya nak kata satu buat juga, tapi hampir semua senang cerita itulah. Peninggalan Nabi-Nabi yang dulu dan sebagainya tidak ada lagi dah. Dan ada itu hanya dakwaan sahaja. Tapi nak cerita benda yang betul-betul itu tak ada. Dia dah ada peninggalan yang lama dulu semua dah. Semua dah tak ada. Baik, kemudian satu lagi ayat Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Demi sesungguhnya kamu wahai Rasulullah mempunyai akhlak yang amat mulia. Yang contoh bersesuaian dengan buku yang kita baca tu. Kan? Buku tu. Buku tentang akhlak Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi itu jelas kan? Kemudian apa lagi? Disebut fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Sunnahku maksudnya apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi arah, apa yang Nabi mengaku. Pegang benda tu. Bukan pegang jubahnya, pegang mukanya, pegang pedang
dia tahu. Kenapa kena pegang? Sebab mereka dah diiktiraf oleh Rasulullah. Baik, saya bagi contoh. Kita tengok dalam hadis-hadis ni, Nabi SAW, dia salat tarawih 8 rakaat. Dia salat tarawih, bulan puasa 8 rakaat. Dia keluar semayang, habis 8 rakaat, dia masuk dalam rumah dia. Jadi ada yang kata Nabi sambung lagi buat sampai berapa rakaat, Allah SWT. Tapi dia berjamaah dengan orang Islam dapat. Bila sampai zaman Sayyidina Umar, dihimpun semua orang ni, dia buat 20 rakaat. Dia buat 20 rakaat. Yang itu bukan bid'ah. Itu bukan bid'ah. Nabi dah semua dah ikut. Di Umar dia ada pegangan dia. Panggil orang semua pakai buat 20 rakaat. Kemudian buat witir 3 lebih. Sebab tu nanti jangan timbul jadi Nabi buat 8 nya, pandai-pandai buat 20. Dah memanglah pandai sebab kita baca hadis. Hadis kata dah kena pegang sunnah khulafaur rasyidin. Kena pegang tu. Dia ujung tu dia kata apa? Aqu 'alaiha bin nawajis. Gigit dia dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Pegang semua. Gigit jangan berlepas. Buat. Lagi apa lagi? Zaman Sayyidina Osman, kita Jumaat main azan sekali, lepas tu orang pakai sembahyang sunat bila berdoa, kemudian khatib ada, kemudian azan khatib naik, azan mimbar bagi salam, lepas tu azan pula sekali lagi. Azan berapa kali? Azan 2 kali. Itu zaman Osman. Zaman Nabi azan berapa kali? Sekali je. Sebab tu kata sunnah khulafaur rasyidin tu memang kita kena pegang. Dia buat ni ada asas. Dia tahu semua benda tu. Kemudian dia kata aqu 'alaiha bin nawajis. Gigit maksudnya pegang dengan sungguh-sungguh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah, awasilah dengan perkara-perkara yang ciptaan yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sebab perkara-perkara bid'ah itu semua adalah sesat. Sembahyang kita dia beza antara hari raya dengan hari Jumaat. Hari Jumaat kita main azan, lepas tu kita dengar khutbah, lepas tu kita sembahyang Jumaat. Bila main hari raya kan, kita takbir, lepas tu kita sembahyang kan. Nabi baru kita baca, kita dengar khutbah. Dia ubah. Dia tak boleh nak buat hari ibu dulu, hari ibu kemudian tak boleh. Yang tu tak boleh. Yang tu kita nak mereka bila ubah benda tu, itu tak nak. Okey, dalam satu hadis lagi Nabi sebut, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang berpaling dari sunnahku, tak suka sunnah Nabi, maka dia bukanlah daripada kalangan umatku. Nabi sendiri dah sebut. Jadi kita kena kasih dan suka kepada sunnah Nabi, kita buat. Kalau tuan-tuan buat sugi, buatlah satu dua tak apa, buat sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab Nabi buat. Nabi bersugi ni sampai nak mati. Bukan Ali dan saya Abbas pun, masa Nabi dah sakit dia nak wafat. Abbas ada berkata masuk, kemudian Nabi nampak dia. Nabi dah tak apa nak boleh cakapkan masa tu sebab demam dia yang panas buat. Dia tunjuk benda tu. Jadi nampak sugi tu, maka orang bagi dekat Nabi sugi dan Nabi bersugi. Itu dekat Nabi umum tu. Itu nampak sangat. Dalam satu hadis pun apa? Laula an syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salat. Kalaulah tidak menjadi keberatan ke atas umatku, nescaya aku suruh bersugi tiap kali nak sembahyang. Jadi berdasar hadis-hadis yang kuat, kita pun buat. Pasal apa kita buat? Sebab kasih kat Nabi. Nabi buat benda tu. Hak lain tak boleh buat. Satu tu dia boleh buat. Tak apa. Satu tu akan jadi syahid kita, akan jadi saksi kita nanti. Tanda kita kasih kepada Nabi. Tak payahlah mencari benda-benda pelik, bahas benda-benda pelik. Buat je benda tu. Okay? Man ahya innahu man ahya sunnatan min sunnati faqad umitat ba'di. Sesungguhnya barang siapa menghidupkan sunnahku yang telah mati selepas kewafatanku, maka baginya ganjaran seperti mana orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi ganjaran mereka, iaitu orang yang mengamalkan sedikit pun. Apa lagi antara sunnah Nabi? Nabi SAW sebelum dia tidur, dia akan baca surah Al-Mulk. Dia baca surah Al-Mulk. Nabi baca, dia tak ingat, dia baca begitu. Kita pun masa patut kita buat dulu. Nak balik rumah baca seorang-seorang pun tak boleh. Tak apalah, masjid buat satu
Terus sunnah-sunnah harian Rasulullah SAW. Kalau siapa yang ada, dia di muka surat 17. Sunnah ketika bangun dari tidur. Pertama, membaca doa bangun dari tidur. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu katanya, wa idza qama qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maksudnya apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur, baginda akan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kembali setelah mematikan kita. Kita tidur pun dia mati dah, tapi Allah hidupkan kita balik. Wa ilaihi nusyur, hidupkan mati kita dah. Wa ilaihi nusyur, kepadanya lah kita akan kembali. Doa baca lah. Doa ni budak tak nikah cakap tak baca. Ayah dia tak cakap, ayah dia tak nak pintu tak nikah, tu ayah pergi balik dah. Dan dia masuk tak nikah, baru dia cakap baca. Dia tak tahu mana cakap baca. Balik tanya anak cucu dia. Jadi Nabi baca. Okay. Kemudian yang kedua, menyambung muka dan membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasa yamsahu an-nawma an wajhihi bi yadihi thumma qara'a al-'asharata al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur, baginda akan duduk dulu. Jangan bagi cukui masuk bilik. Banyak sangat dah kita dengar biasa bangkit cukui masuk bilik apa. Lepas tu bulan keluar lah, kena seluruh lah, kena pedau. Nabi sebut dah, Nabi dah cakap bangkit duduk kat bilik duduk tepi dulu. Okay? Bangkit duduk dulu. Kemudian apa Nabi buat? Fajalasa yang sahun nama an wajhihi. Nabi menyapu muka bagi menghilangkan kesan tidur dia. Gosok muka dulu. Nabi gosok dengan apa? Biyadihi, dengan tangannya. Sebab tubuh saya kata, bukan tolong dengan mata. Ni jari. Sebab hadis ni sebut biyadihi, dengan tangan. Gosok ni. Gosok dengan tangan. Gosok muka ni dengan tangan. Bukan gosok biji mata dengan jari tu. Faham hadis tu lah. Dia kata saya betul tu. Jadi saya terima pada dia. Saya bangga kata tuan ni gosok dengan tangan tu kan. Bukan gosok tolong dengan jari itu dah. Tahu mana? Ni Nabi sebut dah ni. Itu kita ngaji tu. Kemudian Nabi pun summa qara'a al-'ashara al-ayat al-khawatim min surati Al-Imran. Kemudian dia baca 10 ayat daripada akhir surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Baca itu dia ada 10 ayat sampai habis surah Al-Imran. Okey, kalau yang tu tak boleh balik dibuat type tak nanti kita bagi kita baca benda tu. Pasal apa kita baca? Pasal itu sunnah Nabi ini. Dengan bagi cukup itu je. Jadi itu bagi jelas Nabi buat. Ibu bagi tidur ni dah sampai tengah hari ni. Insya-Allah nak masuk dah. Okey, apa? Kita ambil zakat boleh dulu dah. Kemudian Nabi buat apa? Basuh tangan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza staiqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yadkhulaha fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri aina batat yadah." Maksudnya apabila seseorang itu bangun daripada tidur, basuhlah tangannya terlebih dahulu sebelum memasukkan ke dalam bekas atau bejana air
jadi alat untuk kita basuh dulu. Kalau kita celup kulit ayam tu jadi mustakmal. Yang betul-betul bahas dalam bab fiqh. Okey. Nabi kita jangan terus celup ayam tu. Kita ada paip kita buatlah, buka paip, basuh dulu sabun buat dari makmum, barulah kita buat, barulah buat benda lain. Sebab apa? Buat Nabi kata kita tak tahu malam tadi itu tangan tu tangan mana. Gagau sana, gagau sini, seluk sana, seluk sini. Kita tak tahu benda tu. Tak tahu bangkit pergi terus nak pergi semayang, tak semayang. Oh, tak boleh betul lah. Kena jelas. Yang keempat, apa? Bersiwak. Okey, yang tadi ni maksudnya tidur disebut dalam syarah hadis tu bukan mesti tidur hak malam ya, tidur tengah hari, tidur petang tu. Kalau bangkit nak semayang, katalah kita tidur lepas suruh tidur, bangkit nak semayang asar, basuh dulu jangan terus ambil duduk itu Baik, yang keempat, bersiwak atau mengurus gigi. Kerana Nabi SAW idza qama min al-lail yashusu fahu bisiwak. Adapun Nabi SAW apabila bangun pada pertengahan malam daripada tidur, baginda akan memberus mulutnya dan bersiwak, yang memberus gigi, basuh mulut dan berus. Sebab apabila kita bangkit pukul 3 atau 4 pagi, kita nak sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud ni kita nak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak bercakap dengan mulut kita yang busuk? Bersihkanlah dulu, bersih semua bagi elok, barulah kita sembahyang tahajud. Kalau dengan manusia pun manusia rasa tak selesa, apa tak lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi buat itu. Kemudian ada dalam beberapa tulisan yang saya baca, sebab apa Nabi bersiwak, sebab apa kita berus gigi. Hikmah dia apa? Di antara hikmahnya, kalau kita bangun, kita berus gigi, kita tidak lagi rasa mengantuk. Kita boleh tahan 1-2 jam. Pergi pukul 2, berus gigi, bolehlah sampai pukul 3 sampai 4 tu boleh. Kita tak rasa mengantuk. Tapi kalau bangkit tak boleh gigi, macam tentu bangkit besok dia yang lah. Pukul 2 bangkit gigi. Lepas tu keluar dari yang boleh sambung tidur lah. Boleh. Juga bangkit berus gigi. Tak boleh nak. Itu di antara hikmah kenapa kita kena bersihkan mulut. Baik, yang kelima, membaca doa masuk dan keluar dari tandas. Yang kita nak masuk tu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Maksudnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memasuki tandas, baginda berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan jantan dan syaitan betina. Hadis riwayat Bukhari. Hadis dalam ni semua dikutip, semua hadis sahih. Supaya bila kita baca, syaitan-syaitan yang di dalam tandas itu tadi tak dapat buat apa-apa kita. Dalam Ihya Ulumuddin, kalau kita tengok ada orang diminta itu, Imam Ghazali minta supaya kita tutup kepala, supaya bila kita kencing ke, berak ke, kita buang najis itu tadi, syaitan-syaitan itu tadi dia akan ambil buah atas kepala kita. Kalau kita tak baca doa, dia ganggu. Kemudian dia pakai gelap. Tak gelap tengok penuh tank kita kepala, penuh yang pergi tank kepala tu, kita akan tahu, kita akan nampak pun. Okay? Tapi bila kita baca saja doa, dia ada dalam tu, tapi dia tak boleh buat apa. Sebab doa tu seolah-olah sudah mengunci dia tak boleh buat apa. Jadi kita baca doa tu, bukan saja yang Nabi dia. Kita nak hambat keluar syaitan daripada tandas, tak boleh lah. Sebab Tuhan dah jadikan tu tempat dia. Mana tak boleh ada dia, tak boleh lah. Itu lah. Okay. Kemudian daripada Aisyah pula sebut, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala' qala ghufranak. Apabila
tu sihat kan? Boleh kecil lega lah. Bila lega tu sihat kan? Itu bila kita keluar, alhamdulillah. Tapi Nabi sebut ghufrana, keampunanmu ya Allah. Pasal apa Nabi sebut keampunanmu? Sebab ketika masuk dalam tandas, ini dalam Tirmizi, Syarah Bukhari ada disebut, Tirmizi, Jami' Tirmizi, dalam hadis-hadis Tirmizi, saya tak pasti ada tak ada dalam Bahrul Masjid, tapi kalau yang Arabnya yang penuh tu ada. Tuhfatul Ahwazi, kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Tirmizi, ada Imam Tirmizi disebut ghufrana. Kenapa? Sebab Nabi, mulut dia sentiasa berzikir, hati dia sentiasa berzikir. Bila dia masuk saja dalam tandas mana boleh berzikir? Dia tak boleh berzikir, dia diam. Lepas pada itu dia keluar. Bila dia keluar daripada tandas, mula Nabi kata, ghufrana, keampunanmu ya Allah. Tadi ni tak boleh nak zikir, lah ni baru boleh zikir. Itulah. Jadi itu yang Nabi buat. Baik, yang keenam, sifat solat malam baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana yusalli 11 rak'atan, kanat tilka salatahu yasjudu sajdah, min dhalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayat qabla an yarfa'a ra'sah. Maksudnya, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat sebanyak 11 rakaat, kadar satu sujud baginda adalah selama tempoh seseorang itu membaca 50 ayat sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala. Jadi sujud Nabi itu, lama sujud itu macam mana kita baca 50 ayat. Yasin ada berapa? 83, 84 ayat. Jadi kalau 50 ayat, kalau baca Yasin 25 minit, mau sujud 15 minit, sebab dia 50 ayat. Mau itulah cara Nabi buat. Jadi Nabi buat itu qabla yarfa'a ra'sah, sebelum diangkat kepala dia. Dia buat tanya, ustaz, Nabi baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itulah dalam rukuk dan sujud. Baca tu tasbih banyak-banyak kali, bertasbih ketika sujud. Ya Allah, besar cerita. Tasbih saja pun dah memenuhi langit dan bumi, apatah lagi tasbih ketika sujud. Sebab tu tuan-tuan, bila kita main masjid, kita semayang, ada imam baca, kita dah bertasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Imam tak angkat ni, terus je lagi baca lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Janganlah terikut. Tidak, 3 kali baca cukup lah. Okey, orang sangat tasbih lah. Duduk saja-saja ada nak baca tasbih, tak baca. Duduk saja-saja lah, sandang yang ada yang baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tak baca. Tapi bila dah keluar, walaupun imam lama, tak apa lagi kau baca. Bila tu jangan duduk senang tu. Dia senangnya dalam semayang, dia semua bacaan dia tak boleh putus. Sebab tu dia kalau kita diam yang lama, tak boleh nak backup. Kita diam dalam keadaan yang lama, terputus solat tu, terputus tak boleh. Sebab dia kena ada zikir. Zikir paling kurang subhanallah, paling kurang subhanallah. Okey, baca itu. Kemudian hadis yang berkaitan lagi, apa disebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli salasan. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak solat melebihi 11 rakaat, sama ada pada Ramadan ataupun selain Ramadan. Tadi sebutkan Nabi semayang 11. Sebelah itu bulan Ramadan, baru tak bulan Ramadan pun Nabi semayang 11 rakaat. Baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat sebanyak 4 rakaat, juga 4. Dan janganlah ditanya, janganlah kamu bertanya akan kesempurnaan dan panjang salat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi sebanyak 4 rakaat, 4. Dan janganlah kamu bertanya akan kesempurnaan dan panjang salat baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baginda menyambung lagi dengan 3 rakaat, 4, 4, 3. Ini bukan taktik bola sepak lah.
syarah dia kata kebanyakannya Nabi semayang witir. Tanya semayang witir. Ada yang kata witir itu 3 yang akhir, 4 yang lepas itu tahajud dan sebagainya. Tak apalah, apapun itu semua semayang sunat pulang. Jadi nak cerita begitu. Panjangnya tu katanya. Panjangnya dikira 6 juzuk. 1 rakaat 6 juzuk. 1 rakaat 6 juzuk. Dia ada hadis dia. Sahabat yang pergi semayang. Sebab apa dia pergi semayang malam dengan Nabi? Sebab dia nak belajar. Jadi Nabi pun takbir, baca Fatihah, lepas tu Nabi start dengan Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah tu sampai akhir 3 juzuk dah. Lepas tu sambung lagi dengan Ali Imran, dengan An-Nisa, Nabi sambung lagi. Kira-kira lebih kurang 6 juzuk. Lepas tu Nabi rokok. Dia kata apa? Aku dekatkan nak lari je. Apa kata lari? Diri itu 6. Dia cerita macam mana? Dia kata Nabi rokok sama panjang dengan Nabi berdiri. Mau 2 jam, 3 jam rokok dia. Kemudian dia berdiri balik, dia sujud. Sujud dia tu tadi sama panjang dengan dia rokok tu. Kemudian bangkit, buat pula rakaat kedua sama panjang dengan rakaat pertama. Sekali itulah riwayat yang